sejahtera kepada semua. Hari ini saya Deshu 18 DDS 21F1001 bersama kawan-kawan saya iaitu Tang Saupian 18 DDV 21F1001, Eng Zixin 18 DDS 21F1012 dan Harini 18 DDS 21F1040 akan mengulaskan tentang masalah sosial dalam filem Aku Masih Dara ini. Filem ini menyentuh isu kerosakan akhlak di kalangan remaja dan mengupas ragam kehidupan gadis-gadis zaman sekarang yang bebas dewasa tanpa bimbingan ibu bapa yang terlalu sibuk mencari wang bagi menyara kehidupannya. Sebelum itu, saya akan menceritakan tentang watak perwatakan yang ada dalam filem ini. Alisha mempunyai didikan agama yang asas dan boleh mengaji dan tahu sembahyang. Namun, dia membesar dalam persekitaran yang serba moden dan sosial menyebabkan dia leka pada tuntutan agama. Seterusnya, Sofia pula dibesarkan tanpa didikan agama. Dia dibesarkan dalam suasana yang serba kebaratan dan dia tidak tahu solat dan tidak tahu untuk mengaji. Hidupnya penuh dengan dosa sehingga dia kurang tenang walaupun mempunyai segalanya. Selanjutnya, Hani pula membesar dalam keluarga yang susah. Dia kurang didikan agama lantaran ibu bapa terlalu sibuk mencari sesuap nasi untuk mereka sekeluarga. Hani sentiasa menyalahkan ibu bapanya dan ada kala salahkan Tuhan kerana tidak mengubah nasib dia dan keluarganya. Untuk hidup senang, dia mengambil jalan mudah dengan menjadi seorang pengedar dadah secara kecil-kecilan dengan menjerumus dalam hidup penuh dosa. Firdaus merupakan sepupu Alisha yang warak. Firdaus pentingkan hukum Tuhan dan beliau sedar sebagai seorang Islam yang berpendidikan adalah menjadi tanggungjawabnya untuk mendidik saudara Islam yang terlencong. Firdaus yang berasal dari kampung datang Kuala Lumpur untuk mengikuti kursus keusahawanannya dan menumpang di rumah bapa saudaranya yang juga bapa kepada Alisha. Firdaus menyedari Alisha hilang arah. Firdaus sering menegur tindak tanduk Alisha menyebabkan Alisha amat membenci terhadap Firdaus kerana terlalu menjaga tepi kainnya. Zakri merupakan ketua pembekal dadah di kawasan flat tempat tinggalnya dan merupakan teman lelaki kepada Hani. Namun, kehadiran Firdaus mulai mengubah diri Sofia mencari ketenangan. Sofia yang sudah puas hidup tanpa agama menemui keterangan apabila berkawan dengan Firdaus. Menerusi Firdaus, Sofia belajar tentang Islam dan mula mencintai agama Islam. Kemesraan antara Firdaus dan Sofia menyebabkan Sofia mula regang dari Alisha dan Hani. Sofia yang mahu Alisha berubah mulai dimusuhi Alisha yang menyangka Sofia berlakon untuk meniduri Firdaus. Apabila Sofia mengikut Firdaus ke kampung bagi mendalami Islam tanpa gangguan, Alisha semakin liar dan mula menghilang pertimbangan sehingga sanggup mengikut Hani ke dalam dunia pil kaya dan parti seks bebas. Semasa mengikuti sebuah parti seks yang dianjurkan oleh Zaki, Alisha hilang dara menyebabkan beliau tersedar dari kebodohannya. Hani yang sudah lama hilang dara cuba tenangkan Alisha dan memberitahunya pada zaman sekarang dara tidak penting. Apabila dia menyedari bukan dara lagi, Alisha yang hilang maruah mengambil keputusan untuk bertaubat dan mendekati diri dengan Allah. Dia meminta bantuan Firdaus untuk mendidiknya, juga menyelamatkan maruahnya dengan cara menikahinya. Alisha ditemani Hani pergi ke kampung Firdaus. Permintaan Alisha menyebabkan Firdaus dilema kerana Firdaus yang sudah tertarik pada Sofia berjanji mahu mengawini Sofia. Sofia pula memberitahu Firdaus bahawa walaupun dia hidup tanpa agama, dia masih dara kerana dia berpegang pada pegangan bahawa mahkotanya hanya untuk seorang lelaki yang boleh mendidiknya menjadi isteri yang baik. Alisha yang bimbang sekiranya dia termengandung akibat dari parti seks bebas tersebut, cuba mengambil Firdaus sebagai pak sanggup kepada kandungannya dengan meminta bantuan Sofia. Mengingatkan bahawa dia adalah best friend forever, Sofia membantu Alisha dengan mengundur diri pulang ke Kuala Lumpur. Hani yang ketika itu berada bersama kerana menghantar Alisha mengambil kesempatan memberi Sofia menghantar kembali satu bungkusan barang yang diambilnya daripada Zack. Di pertengahan jalan, Sofia terkejut setelah mendapati bungkusan tersebut adalah dadah lalu membuangnya. Sofia kemudian membayar Zack nilai harga dadah tersebut sebagai ganti rugi. Zack marah bila mendapati Hani yang mencuri dadahnya. Firdaus dengan
berat hati terpaksa menerima Alisha. Ketika Ibu Firdaus merancang majlis perkahwinannya, Alisha mendapati bahawa dirinya tidak mengandung lalu membatalkan perkahwinan tersebut. Ketika Alisha dan Hani ingin kembali ke Kuala Lumpur, Zack tiba dan memukul Hani. Firdaus yang mencuba meleraikan pergaduhan itu telah ditikam Zack. Setelah sembuh, Firdaus bertemu kembali dengan Sofia di masjid. Di akhir cerita, Sofia melalui suara latar mendoakan keinsafan kedua-dua sahabatnya sambil filem menggambarkan Alisha masih seperti dulu, senyap-senyap mencuri keluar dari rumah dan mencari keseronokan malam. Pelajaran daripada filem ini mengajar kita tentang menjaga maruah diri dengan memelihara diri daripada melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Memelihara diri dan maruah amat penting demi menjaga kemuliaan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Umat yang maruah ialah umat yang memiliki jati diri dengan berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh dengan unsur-unsur asing yang merusakkan. Selain itu, jika seseorang individu tidak menjaga maruah diri, kehidupannya tidak diberkati kerana jauh daripada cahaya petunjuk Tuhan, mendapat dosa kerana melanggar hukum Tuhan, menjadi terpinggir kerana dipulau oleh rakan-rakan dan masyarakat sekeliling, mendorong kepada berlaku kes-kes jenayah seperti rogol dan sumbang mahram, melahirkan masyarakat yang kucar-kucir dan negara tidak tenteram, serta menyukarkan pembinaan tamadun. Masyarakat akan memandang rendah dan menghina orang yang tidak bermoral seperti penagih dadah. Selanjutnya, filem ini juga mengajar kita untuk mengamalkan nilai bertanggungjawab. Ibu bapa haruslah mendidik anak sejak dari mereka kecil lagi untuk tahu solat dan mengaji. Ibu bapa juga perlu meluangkan masa bersama-sama anak untuk memberi kasih sayang yang cukup dengan menemani mereka bermain di luar, berkelah dan melancong agar mereka rasa dihargai oleh ibu bapa. Dan ibu bapa perlu memberi bimbingan dan nasihat kepada anak-anak apabila mereka bersalah. Ingat, semua jagalah maruah diri anda. Ibu bapa ajaranlah anak mereka apabila tak tahu tentang agama.